Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Diri Jemaat Al-Hijrah, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam surau yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang memberi manfaat, dapat kita amalkan ilmu itu dalam hidup kita, bagi membantu kita menjadi hamba-hamba Allah, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hamba-Nya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Ta'ala, kerana dengan ilmu yang kita pelajari itu, Allah menerima ibadah kita dan dapat ganjaran dari apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita ni. Nah, kerana ibadah kita ni nak diterima, yang pertama mesti cukup. Bilangannya cukup. Kalau sembahyang cukup bilangannya. Kalau puasa cukup bilangannya. Dengan rukun-rukunnya cukup belaka. Yang kedua mesti betul. Bacaannya kena betul kalau benda jenis bacaan. Rumah sembahyang, dia ada jenis bacaan, namanya rukun qauli. 5 rukun qauli itu mesti dibaca dengan betul. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Dan yang kelima memberi salam. Kelima-lima itu kena sebut betul-betul. Kalau tak betul sebut, tak sah. Dan mesti disebut. Tak boleh dalam hati saja. Sekurang-kurangnya kedengar telinga sendiri. Itu rukun qauli.
Pergerakan kita mesti betul. Jangan bergerak 3 gerak berturut-turut. Kalau 3 gerak berturut-turut, batal sembahyang. Sama ada berdiri ke, rukuk ke, i'tidal ke, sujud ke, duduk antara 2 sujud ke, duduk tahiyat ke, mesti jangan bergerak 3 gerak berturut-turut. Kalau berhenti sekejap tak apa. 2 gerak berhenti, 2 gerak berhenti, 2 gerak berhenti, itu tak apa. Kalau tak, batal sembahyangnya. Nanti kita akan bicara tentang insya-Allah apa benda yang membatalkan sembahyang. Tajuk lepas ini adab-adab sembahyang. Tapi malam ni tak boleh. Malam ni ada tajuk lain. Bila sampai adab-adab sembahyang tu baru kita cerita. Pembacaan yang sebenarnya, pergerakan yang sebenarnya, yang lebih gerak macam mana. Itu nanti kita bicarakan insya-Allah ya. Untuk malam ni ada tajuk lain. Habis tajuk ini baru kita cerita adab-adab sembahyang ya. Baik, untuk malam ini kita baca ini satu faedah pada menyatakan sembahyang hajat. Kita ni banyak hajat. Nak kaya, nak bahagia, nak tenang, nak gembira, nak kedudukan tinggi. Ada hajat macam-macam. Sama ada hajat berbentuk dunia atau bentuk akhirat. Paling kurangnya kita nak terima Allah sebagai hamba-hambanya. Mati dalam keadaan beriman, lepas daripada siksa kubur, bangkit dari kubur dengan keadaan yang selamat, yang keadaan yang baik, berjalan dari kubur ke padang mahsyar, ada kenderaan, di mahsyar ada lindungan aras. Itu yang kita nak. Minta itu hajat. Ada hajat-hajat yang berbagai. Kalau kita ada penyakit, minta disembuhkan penyakit. Ya, minta dengan Tuhan saja. Jangan minta yang lain daripada Tuhan ya. Kalau yang lain pun boleh, tapi landaskan dengan izin Allah. Tak apa. Kita jumpa doktor, tolong buat penyakit saya, ubatkan penyakit saya ni. Tapi dalam hati tu dengan izin Allah. Boleh ya. Kerana doktor tu bukan ada kuasa nak mengubat penyakit. Yang ada kuasa siapa? Hanya Allah saja ya. Doktor tak ada kuasa. Tok Bawang tak ada kuasa. Tok Bomo tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah saja. Apa-apa hajat kita minta dengan Allah Taala. Baik, kita baca senang. Ini suatu faedah pada menyatakan sembahyang hajat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala itu artinya mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Allah yang maha tinggi. Dapat rahmat. Siapa tak nak rahmat Allah angkat tangan? Tak kita nak rahmat Allah. Kalau tak rahmat Allah apa? Nah, buat apa rahmat Allah? Nak melayakkan masuk ke dalam syurga. Karena kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala sembahyang tadi. Bukan dengan pahala mengaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Masih belum layak masuk syurga lagi. Tapi kalau Allah datangkan rahmat, baru dapat syurga ya. Jadi semua ulama-ulama kita sebut di hujung nama mereka tu rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali apa itu dia? Mudah-mudahan Allah rahmati dia. Apa kata Imam Ghazali? Barang siapa picik itu yang sempit, teringin benar itu picik ya. Barang siapa picik, iaitu sempit, atasnya beberapa pekerjaan ya. Penting benar dia tu. Pekerjaan tu penting benar bagi dia. Itu siapa yang ada apa itu? Nah, beberapa pekerjaan dan sangat hajat ia. Sangat hajat ia pada membaikkan akan agamanya. Ya, sentiasa dalam keredaan Allah Ta'ala. Sentiasa dalam pimpinan Allah Ta'ala. Hendak membaikkan agama dia. Dan dunianya. Ataupun ada hajat-hajat dunia. Penting sangat. Kepada sesuatu perkara yang susah. Dia tu susah. Ya, susah atasnya. Maka hendaklah ia sembahyang hajat. Hendaklah ia sembahyang hajat. 2 rakaat. Hajat ni. Apa saja hajat. Nak naik pangkat.
Okey apa? Nak sihat badan, nak sembuh dari penyakit, nak dapat kerja, ya, nak dikasihi oleh bos umpamanya, minta saja. Minta dengan Allah Taala ya. Nak layan banyak hajat. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Wahab Ibnu Wardi. Itu ulama dulu lah yang dinamai Wahab bin Wardi. Bahwasanya ia berkata, kata di apa dia Imam Ghazali tadi ya. Inna minad du'a illazi la yuraddu an yusalli al-'abdu anatai asrata raka'atan biqira'ati kulli raka'atin bi ummul Qur'an wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad fa idza faragha kharrun majidal lillah. Bahawasanya setengah daripada doa, setengah daripada doa yang tiada ditolakkan, iaitu garanti terima. Ya, yang sentiasa tidak ditolak. Setengah daripada doa yang tiada ditolakkan, iaitu bahawa sembahyang seseorang hamba Allah 12 rakaat. Ya, hajat ni boleh sampai 12 rakaat. Artinya 6 kali sembahyang lah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 12 rakaat semuanya. Bukan 12 rakaat tu sekaligus dah. 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Sembahyang 12 rakaat. 6 kali sembahyang. Setiap rakaat sekali salam. Setiap 2 rakaat sekali salam. Itu sebenarnya 12 rakaat. Padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat itu dengan Ummul Quran. Fatihah wajib. Dan kita Imam Syafi'i Fatihah tu mesti ada bismillah. Itu Imam Syafi'i. Itu saya dulu masa datang sini tak selesa bila mazhab lain jadi imam. Kerana mereka tak baca bismillah pun. Tak selesa rasanya. Bukan kata tak sah, tak selesa. Kalau boleh janganlah bagi mazhab-mazhab yang lain jadi imam. Kalau nak baca jadi imam pun suruh dia baca bismillah dulu. Kerana kita antara sah dengan tak sah. Kerana dalam kita mazhab Syafi'i itu bismillah tu hukumnya apa? Wajib. Kerana dia salah satu ayat daripada Fatihah. Termasuk bismillahirrahmanirrahim. Dema tak ada wajib. Mazhab nama bukan cerita sampai betul dia betul kita tak betul, bukan itu. Nak cerita ni kita mazhab Syafi'i, ikut cara Syafi'i. Kalau ikut cara mereka dia tak baca bismillah, tak selesa saya. Bukan katakan tak sah, tak selesa. Tak sedap hati. Di kampung ada satu tempat habis juga. Ada satu surau. Macam itu juga. Selalu suruh ni orang-orang yang lain-lain mazhab jadi imam. Dia tak baca bismillah. Sekarang ni dah baca dah. Alhamdulillah. Sekarang ni dah bacanya. Yang imamnya tu seorang tu je lah. Ini yang lain tu suruh nama juga. Kadang-kadang tak ada imam tu. Orang yang lain jadi imam. Tak baca bismillah. Terus Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak sedap hati rasanya. Pasal kita mengikut mazhab Syafi'i, bismillah tu salah satu yang wajib dibaca. Kerana dia salah satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Dan bila tak ada orang tak baca tu, lain di Mekah. Di Mekah dah tak ada pilihan lagi dah. Dia pun tak baca juga. Cuma bagi mereka tu hukumnya sunat. Jadi mereka bila sunat, dia baca secara sir. Tahu secara sir? Dia baca perlahan dulu. Lepas tu baru bismillah. Tak ada bismillah pun. Terus alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tak apa. Ini langsung tak baca. Walaupun bagi mazhab mereka itu tidak batal. Tapi bagi kita ni, bagi Syafi'i, mesti wajib. Wajib orang tu wajib. Dibuat, diterima dan dapat pahala. Ditinggalkan, tak diterima dan dapat dosa. Itu bagi arti wajib ya. Ini mau itu dia. Mayang 12 rakaat ya. Baik. Bahawasanya setengah daripada doa yang tiada ditolakkan, iaitu bahawa sembahyang seorang hamba Allah
12 rakaat, setiap 2 rakaat sekali salam, padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat itu dengan Ummul Quran, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena baca betul-betul. Bismillah. Dengan Bismillah. Bismillah tu, milah tu nama orang. Dia mesti Bismillah. Ada sabdu dalam. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran ni kena baca betul-betul. Ikut tajwidnya. Ya? Jangan lari daripada tajwid. Kerana ini perintah Tuhan ni. Apa kata Tuhan? Warattilil Quran tartila. Baca kamu Al-Quran dengan tartil, dengan ikut hukum. Dia ada sabdu, ada qalqala, ada mak wajib muttasil, ada mak jaiz munfasil. Ada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah dan sebagainya. Kena ikut hukum dia. Selawat tak apa. Selawat boleh. Tak ikut tajwid pun tak apa. Ya. Kadang yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ada tak selawat apa itu? Tuan-tuan, tak orang dengar ke selawat dulu. Ada tak yang panjang dipendekkannya dan pendek dipanjangnya? Ada tak? Selawat. Tak apa. Tak berdosa. Contoh. Sallallahu ala Muhammad. Panjang punya matnya. Padahal mat tu panjang ke pendek? Patutnya panjang ke pendek? Pendek aja. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang menolomnya. Tak apa. Tidak berdosa. Harus. Hukumnya harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Boleh. Kerana dia dikira sebagai hiburan dalam Islam. Tak apa. Selawat tak apa. Berzanji tak apa. Quran tak boleh. Walaupun dalam doa. Kena baca betul-betul. Jangan salah baca. Marhaban tak apa. Marhaban lagi teruk tak? Ya ke tak? Sini pakar marhaban banyak ada. Lagi teruk. Langsung takut tajul langsung. Panjang menemarnya. Mar. Panjang menemarnya. Padahal min roh datang mar. Pendek ke panjang patutnya? Tuan-tuan, pendek ke panjang bunyinya? Pendek aja. Tapi kalau pendek tak sedap. Yang sedapnya yang panjang juga. Marhaban ya hanu, ada ya hanu begini. Ya, mendatang tak? Mendatang ha tu. Dia patut ya nur. Tapi dia buat ya hanu ruhul aini marhaban mar. Ya, langsung tak ikut tajuk langsung, tak apa, tak berdosa. Harus hukumnya, ya. Dan sebagainya, ya. Korbannya lagi teruk. Orang sini tak ada main korbannya, tak payah bagi contoh lah, lagi teruk. Tak ikut tajuk langsung, tak apa. Harus hukumnya. Tapi Quran, walaupun dalam doa, kena baca ikut hukumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia. Bila hasanah tu berhenti. Bila berhenti wakaf. Wakaf tarik nafas lain. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas lain. Kerana kita wakaf. Wakaf tarik nafas lain. Ya. Wa qina azaban nar. Dengar. Wa qina azaban nar. Kerana di ayat Quran. Kena baca betul-betul. Jangan wa qina azaban nar je. Benar je. Tak betul. Wa qina azaban nar. Itu kalau Quran, ya. Walaupun dalam doa. Bila sebut ayat Quran kena baca betul-betul. Kalau wakaf berhenti tarik nafas. Kalau tak wakaf baru boleh sambung. Ini kadang-kadang macam orang tahlil lah. Tahlil tu ada yang baca ayat suratul Ikhlas tak? Main bantai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wasal pun tidak, wakaf pun tidak. Kalau kopi itu dia tahlil, ngabikan pulut aja. Ngabikan nasi minyak aja. Tak dapat pahala apa-apa. Patutnya bila tahlil tu Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahu samad. Tarik nafas.
lam yalid wa lam yulad. Tarik nafas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru betul. Nak wasal pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru betul ya. Nak waqaf, nak wasal. Itu Quran. Dia ada hukum wasal, ada hukum waqaf. Ini dah. A'udzubillah dengan bismillah tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul itu. Ya. Patutnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Baru betul ya. Itu dia. Ini orang betul juga. Ya. Rakaat yang pertama baca Fatihah. Dan dia baca sertanya itu ayat kursi. Ayat kursi itu bukan bermula daripada ilahu wa ilahukum. Dia mula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tarik nafas. Allahu la tu panjang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tarik nafas. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Naum. Ya. Mat lain tu macam mat arid disukun juga. Paling kurangnya 2 harakat. Jangan naum aja. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak betul. Wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu tak apa. Man dzal ladzi dengung. Man dzal ladzi yashfa'u indahu. Dengung dia. Indahu. Man dzal ladzi yashfa'u indahu. Lagi apa? Illa biiznih ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuqituna bisyai'in dengung bisyai'in min ilmihi. Panjang itu. Illa bima syaa'. Bima syaa' tu biar panjang syaa' tu. 5 harakat tu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat kursi ya. Baca dengan ayat kursi tu. Ini kadang-kadang baca melajak aja. Dengung tak ada, panjang tak ada. Bukan sini dah, bukan tentuan dia orang lain dah. Sini tak ada, sini betul semua. Melajak aja. Tadi ikut hukum. Jadi dia baca sertanya itu ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Demikian takbirnya pada tiap-tiap 2 rakaat itu. Takbir yang begini. Ini bukan takbir, ini lafaz takbir yang hukumnya sunat. Usolli raka'ataini sunnatul hajati lillahi ta'ala. Tarik nafas. Allahu akbar. Allahu akbar. Sekali lagi. Usolli raka'ataini sunnatul hajati lillahi ta'ala. Boleh juga tukar. Usolli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh? Tak apa tu. Usolli sunnatul hajati. Sahaja aku sembahyang sunat hajat. Raka'ataini 2 rakaat. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Dia tak apa, boleh. Jadi kalau nak buat rakaat ini dulu pun boleh, rakaat ini kemudian tak apa. Salli rakaat ini sunnatul hajati lillahi ta'ala. Boleh, betul. Kemudian kena wakaf itu, baru sebut Allahu Akbar. Jangan sambung aja. Macam kita sembahyang isya ke maghrib, jangan sambung aja dan antara lafaz niat dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram je. Macam maghrib. Salli fardal maghribi salasa rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bukan tak sah. Makruh. Jangan sambung aja. Berhenti dulu. Tarik nafas. Salli fardal isya'i arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Berhenti dulu. Baru Allahu Akbar. Baru sempurna ya. Dengan terus begitu aja. Makruh hukumnya. Bukan tak sah ya, makruh. Cakap Melayunya saja ketika menyebut Allahu Akbar tu saja aku semayang 2 rakaat sunat hajat kerana Allah Ta'ala. Itu sunat hajat. Boleh tak semayang hajat berjemaah tuan-tuan dan perempuan? Boleh ke tak? Boleh. Tapi semayang hajat ni yang sebenarnya untuk individu, seorang-seorang. Tapi kalau nak berjemaah boleh juga. Kerana hajat yang penting. Hajat yang mustahak. Contohnya bagi kemenangan pada pejuang-pejuang Islam di Palestin. Sembarang hajat, tak apa. Berjemaah ya. Kerana dalam jemaah tu ada wali-wali Allah, ada doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ada yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, ada ustaz-ustaz,
ada tuan-tuan guru dan sebagainya. Biar dia ramai tak apa ya. Itu dah. Itu lafaz dia ya. Sholli raka'ataini sunnatal hajati lillahi ta'ala. Itu Allahu Akbar, nanti tu dia niatlah mati ya. Sahaja aku semayang 2 rakaat sunat hajat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka apabila selesai ya, semayang macam biasalah. Itu rukuk, itu intidal. Nah, itu sujud, itu duduk antara duduk sujud, itu sujud balik. Itu rakaat yang kedua. Baca itu juga. Baca ayatul kursi juga kan? Qul huwallahu ahad. Nah. Boleh baca Fatihah dulu. Baca Fatihah, betul ayatul kursi, betul Qul huwallahu ahad. Nah, yang selesai daripada sembahyang itu, maka sujud ia bagi Allah Ta'ala dan dibaca dalamnya. Ya, sujud. Lepas salam tu, itu sujud. Dia sujud, imam sujud. Kemudian yang imam pun ikut sujud. Itu satu cara. Ada cara lain. Cara yang lain, imam tu bila rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir tu lama sujudnya. Lama sujudnya. Masa itulah dia berdoa dalam hati. Cakap Melayu pun tak apa, tapi dalam hati ya. Ya Allah, berilah aku ini, minta ini, apa. Tapi sujud yang terakhir tu. Kalau sujud kemudian tu tak apa, itu boleh sebut. Kerana dia dah salam. Dah salam, itu sujud ramai. Allah Akbar. Apa itu sebut tak apa. Tak apa. Cakap Melayu pun tak apa. Waalaikumsalam. Waktu apa? Waktu afdal hajat. Bila-bila pun. Bila-bila pun. Waktu yang afdal bila nak sembahyang hajat ni. Bila-bila pun. Tengah malam boleh. Antara maghrib dengan isyak boleh. Tapi jangan ada ngaji lah. Kejap ni ada ngaji. Tak afdal lah ya. Bukan tak boleh. Tak afdal lah. Waktu duha boleh. Waktu petang boleh. Itu yang waktu ni ya. Lepas Jumaat boleh. Macam kita selalu sembahyang hajat. Ada tak lepas Jumaat tu? Di sini saya tak tahulah. Lepas Jumaat ada tak sembahyang hajat? Kami di kampung tak ada. Lepas je Jumaat, ramai-ramai bangun sembahyang hajat kerana mendoakan kemenangan bagi orang Palestin, menghalalkan Yahudi di sana ya, boleh. Bila boleh ya. Baik. Itu dia ya. Itu sunat hajat ya. Ada gede, ada hilang. Ya. Maka apabila selesai ia daripada sembahyang, maka sujud ia bagi udah salam itu ya. Sujud ia bagi Allah Ta'ala dan dibaca dalamnya. Subhanallazi laisal izza wa qala bih. Subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takrama bih. Subhanallazi ahsa kulla syai'in bi ilmih. Subhanallazi la yanbaghi tasbihu illa lah. Subhanallazil mannu wal fadli. Subhanallazil izza wal karam. Subhanallazil tawli wan na'am. As'aluka bima'aqadil izzi min arshika wa muntahal rahmati min kitabik wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatal allati la tuhawizhunna bar wala fajirun an tusalli ala Muhammadin Nabil Rahmah wa ala ali Muhammad. Itu kalau hafal. Saya minta hafal. Kalau sujud bila tak hafal, mana boleh baca pun. Ya. Kalau tak hafal bacalah, tak ya. Apa-apa lah doa dibaca ya. Cakap Melayu pun tak apa. Kerana dia bukan sembahyang. Dia sujud aja minta dengan Allah Taala. Cakap Melayu pun tak apa. Kalau dalam sembahyang tak boleh. Kalau masa sujud yang terakhir tu ya, ada sujud yang terakhir kan. Itu tak boleh cakap Melayu.
Ha. Dia dalam sembahyang jangan cakap Melayu. Kalau bukan dalam sembahyang boleh. Apa minta dengan Tuhan tak apa ya. Selanjutnya nak kejayaan peperiksaan, nak kejayaan naik pangkat, nak kejayaan apa lagi? Sembuh penyakit dan sebagainya. Semua boleh. Ya. Tapi kalau dalam sembahyang jangan sebut cakap Melayu, tak boleh ya. Kena bahasa Arab juga. Doa dalam bahasa Arab tak apa, boleh. Kemudian maka engkau pohonkan segala hajatmu itu kepada Allah Ta'ala yang tiada membawa kepada maksiat. Jangan doa bagi kejahatan bagi orang lain, doa kejahatan dari diri kita pun tak boleh. Ya. Jangan bagi orang jadi apa, mendoakan keburukan bagi orang lain, tak boleh. Nak doa biar yang baik-baik aja. Baik-baik untuk diri kita dan baik-baik untuk orang lain. Untuk keluarga kita dan sebagainya. Tidak membawa kepada maksiat di dalamnya. Nescaya mustajabkan oleh Allah Ta'ala. Mustajab itu artinya dikabulkan. Kejap-kejap itu. Kalau mustajab itu on the spot. Itu namanya mustajab. Kalau kabul, ada 4 cara. Yang pertama boleh lambat. Yang pertama boleh kejap-kejap itu. Yang kedua boleh lambat. Yang ketiga Allah bagi yang lain. Yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang keempat Allah tak bagi di dunia ni tapi dia bagi di akhirat. Itu kalau namanya qabul. Kalau mustajab on the spot Allah bagi. Ya, kejap-kejap itu. Itu dimustajabkan ya. Oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu musta'an. Allah lah yang memberi pertolongan. Lagi apa? Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Disebut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Ada kitab namanya Ihya Ulumuddin. Hidup berilmu agama. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya itu hidup. Ulum tu ilmu-ilmu. Din tu agama. Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Tuan-tuan nak baca kitab itu, baca begitu aja setahun baru habis. Bukan nak baca bagi faham, baca begitu aja sebentar lalu. Baca untuk setahun baru habis. Ya, dia ada 8 jilid. Panjang. Besar kitab tu. Kalau nak bagi faham lagi lah. Kalau tuan guru ngajar tu, entah semua hidup tak habis. Ya. Ihya Ulumuddin. Karangan Imam Ghazali. Semua ada situ. Aqidah ada, fiqh ada, tasawuf ada. Lagi apa hikmah-hikmah suatu perkara tu ada. Apa hikmah haji, apa hikmah zakat, apa hikmah sembahyang, apa hikmah doa dan sebagainya. Semua ada situ. Fadilat ada. Lengkap betul tu kitab karangan Imam Ghazali. Namanya Ihya Ulumuddin. Ya. Bacalah kitab itu kalau andakkan detail yang betul-betul ya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Adapun yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam syarah Ar-Raud bahawa sembahyang hajat itu 2 rakaat juga, bukan 12. Imam Ghazali kata 12. Tapi kalau kata Syekhul Islam 2 rakaat aja. Tapi Imam Ghazali kata buat 12 rakaat. Tapi kata Syekhul Islam 2 rakaat saja. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kata apa? Wa man kanat lahu hajatan ila Allah aw ahada min bani Adam falyatawadda wal yahsin al-wudu'i lamma yusalla rak'ataini summa bukan lam tu summa yusalli rak'ataini summa la yusni 'ala Allah ta'ala wal yusalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yaqul la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika
wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birra wa salamata min kulli iznin la tad'u li dunya illa la tad'u li zamba, bukan dunia, zamban illa ghafartahu, malaikat diampunkan baginya. Wala hamma illa faradtahu wala hajatan fi laka radha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Itu doanya. Doa kata siapa tadi? Kata di Nabi doa ni ya. Jadi semua doa dengan itu. Artinya apa? Lebih kurang lah artinya. Tidak ada siapa yang sembahyang hajat, melainkan pada anak Adam, melainkan apa? Dia wuduk dengan sempurna. Dia berdoa dengan betul-betul. Dengan sempurna wuduknya, doanya betul-betul. Kemudian diampunkan segala dosa dan sebagainya. Itu artinya hadis Nabi ya. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Sikit je. Boleh ya? Boleh mudah bunyi tau. Barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala atau bagi seseorang daripada anak Adam, maka hendaklah ia mengambil air semayang. Itu reti tadi, reti hadis tadi ya. Mengambil air semayang. Dan hendaklah dibaikkannya. Air semayang tu betul-betul. Rata-ratakan betul dengan doa-doa sekali. Dibaikkannya semayangnya. Kemudian maka hendaklah ia semayang 2 rakaat. Kemudian maka memuji akan Allah Ta'ala, akan mengucap sebut tadi la ilaha illallahul azizul karim dan sebagainya tadi ya. Memuji Allah Ta'ala dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah ia berdoa la ilaha illallahul halimul karim yang tadi ya, hingga akhirnya. Yang meriwayatkan hadis ini ialah At-Tirmizi. Tirmizi perawi hadis yang masyhur ya. Dan kata Syekhul Islam di dalam syarah Ar-Raud tadi, apa kata dia? Wa ma zakira min annaha rak'atani huwal masyhur wa taqabbal fi Ihya'il Ulumuddin annaha anta asyara wasakata alaih. Dan yang disebutkan di dalam hadis itu daripada bahawasanya sembahyang hajat itu 2 rakaat aja, bukan 12. Tapi Imam Ghazali kata 12 rakaat. Hanya 2 rakaat. Iaitulah yang masyhurnya. Yang masyhurnya 2 rakaat. Dan menakal Imam Ghazali dalam rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin tadi menakal artinya memetik Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin tadi. Bahawasanya sembahyang itu hajat itu 12 rakaat. Dia maka diam imam Syekhul Islam tu. Tak cakap Syekhul Islam. Tak ulas langsung. Itu akhlak ulama-ulama dulu. Kalau berselisih pendapat, mereka tak ada ulas. Diam je dia. Tak boleh kata. Mana dia tahu? Mana? Jangan kakak sendiri. Tak boleh. Itu kalau kita lah. Kalau kita berbeza pendapat, mungkin dulu ya. Kalau ulama-ulama dulu dia diam ya. Tak ada komen apa-apa. Walaupun berbeza pendapat ya. Itu ulama dulu. Baik. Itu bab sembahyang hajat. Akan datang kita akan baca apa? Adab-adab sembahyang. Itu baru kita nak cerita tentang baca doa iftitah macam mana, baca Fatihah macam mana. Ya, tahun depan lah ya. Untuk malam ni tak ada itu dulu ya. Rukuk macam mana, i'tidal macam mana boleh batal rukuk, batal i'tidal dan sebagainya. Itu akan kita bicara insya-Allah ya. Baik, untuk malam ni cukup sekarang itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Setuju belakang lah. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga?
Dapat murid-murid yang pandai-pandai belakang. Mana cari mana jumpa? Hanya ada di surau Al-Hijrah. Surau Diri Jemaat Al-Hijrah. Flat. Jalan hospital. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu. Oleh kerana tak ada soalan, cukuplah sekadar itu. Minta ampun, minta maaf ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang pentingnya kita amalkan. Nah, semayanglah hajat. Bila nak semayang hajat ni? Lepas ni boleh balik kau semayang lah. Nah. Baik. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu